Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera sama satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kali ni video seterusnya kita nak buat tentang, saya nak review sekat satu lagi platform yang you boleh buat analisis ataupun you nak buat lukis-lukis selain daripada MT4, iaitu TradingView. TradingView you boleh available dekat internet. You maksudnya you just buka you punya Google and then you just pergi dekat TradingView. And then you boleh klik TradingView ni. So in this case macam saya klik sini, dia dah pergi dekat sebelah ni lah. Saya dah buat apa semua. So ini chart yang saya dah settingkan semua TradingView untuk saya analisa, untuk saya buat analisa dalam any forex chart. So sama juga dengan MT4, cuma TradingView ni kita tak boleh tekan ataupun kita tak boleh entry, sebab TradingView ni dia ada 4 dia punya, nanti saya akan tunjuklah 4 broker yang kalau you ada account kat situ you boleh tekan entry terus. You boleh buy, you boleh sell, you boleh apa semua. Tapi paling cantik kalau you nak melukis-lukis you boleh pakai TradingView. So hari ni saya nak buat video sikit, a little bit simple sikit tentang TradingView. Contoh pertama, kita ada, let's suppose kita ada tools kat sini, kita ada bahagian tools, and then dekat sini kita ada bahagian yang extra di mana you boleh live chat, you boleh buat channel, you boleh buat live, segala macam-macam boleh buat. Okay, so lepas tu kita, saya ambil contoh first. Untuk Euro USD pula. Untuk TradingView dia tak ada macam something like this. Ada boleh pilih, you play all ke, you play stock ke, you ada futures, kita macam kita trader forex. So let's suppose saya kosongkan dulu sebahagian ni. So dia akan keluar semua forex punya cara, Euro USD, GU, GJ, whatever it is, you just pilih saja. In this case saya nak buka Euro USD FXCM punya broker ni, FXCM punya chart, ataupun you boleh pilih Oanda punya broker ataupun mana-mana. So just pilih mana-mana pun okey. So ni adalah contoh Euro USD FXCM, dia akan tulis kat sini. So satu lagi, cara mengendalikan TradingView dia lain sikit berbanding dengan MT4. Salah satu cara adalah you nak, katakan you nak zoom in, zoom out. Biasa kat MT4 you ada zoom in, zoom out button ke atas. Tapi dekat sini you just scroll you punya mouse saja. Mouse kita ada yang kat tengah-tengah tu, left hand click dengan right hand click, kat tengah-tengah tu ada macam roda. You just scroll saja ke depan ke belakang, you dah sama dengan zoom in, zoom out. Property semua sama lah. Kalau katakan you nak tukar color, you boleh tukar color semua, merah, biru, everything paling cantik. Alright. So the first tool yang biasa saya pakai, macam biasa kita pakai adalah Trendline. Trendline dia dah automatic lah, you tak payah nak tarik trendline daripada sini sampai sini ke. Dia dah tak macam tak ada orang cakap automatic panjang ke apa ke. So dia just automatic, katakan you tarik trendline sini sampai sini, very easy, very nice. So katakan macam ni saya nak delete, just right hand click, saya remove. Satu lagi trendline ni, katakan you nak letak setting macam-macam, you boleh tukar segala setting kat sini. Lepas tu you boleh setting, ataupun you pergi sini, you pergi setting, you boleh letak macam-macam. You boleh letak teks, you boleh letak apa-apa. Let's suppose katakan saya nak letak teks, show text, saya nak letak trendline 3 drive. Let's suppose. So nampak tak, dia dah tulis kat sini Trendline 3 drive. Wow, very nice. Dekat MT4 you tak boleh buat benda lah ni. Okay, and then satu lagi kita try test yang lain pula. Info line ni apa dia, saya pun tak pasti. Dia info lagi detail, dia punya info 0.8%, 58%, 58 bar daripada atas sampai bawah, sudut 39 darjah. Nampak siap dengan sudut sekali. So lepas ni kalau kita nak cari compression yang valid, kita boleh tarik trendline yang dekat sini lah. Okey, lagi kita belajar lagi pasal apa ni, trend angle. Dia boleh tunjuk berapa darjah. Sini nampak 36 darjah, 30 darjah kecerunan sesuatu trend line. And then ada anchor ni, what is this, saya pun jarang pakai. Satu lagi horizontal line, dia standard lah. Let's suppose saya tanda horizontal line dekat sini. The lock dekat sini lah. Okey, and then katakan saya nak tukar color, saya tukar color warna merah. Style, pergi kat style, tukar color, line warna merah. Lepas tu klik, let's suppose tadi macam mana saya nak tambah dia punya, klik OK. And then you boleh show price kat sini 1.23399. Katakanlah saya nak letak alert, saya boleh letak alert kat sini. Maksudnya kalau dia break atas, dia akan cross alert.
Macam mana nak buat alert nanti saya akan ajar lah. Saya akan ajar macam mana nak buat alert. Okay, very very simple. Katakanlah you buat satu line, kalau dia break atas dia akan keluar alert. Nak buy ke nak sell ke apa, jadi senang Lepas tu kita tengok apa lagi. Lain semua vertical, cross line, arrow ni, cross line ni, ray ni. Kalau you nak buat panjang lah, dia terus panjang macam yang dekat MT4 punya. Okay, apa lagi, you just try ya, tekan sana tekan sini, jangan takut. Dia takkan meletup lah you punya MT4 ni. You boleh lukis macam ni, very very nice, cantik apa. Okay, satu lagi yang saya selalu guna ialah dekat sini, pitchfork. Dekat sini kalau nak tarik fibo, retracement ke apa, like suppose nak tarik fibo, wah colourful dia punya fibo dia, very very nice. Di mana dia punya, you boleh setting semua 0.382 nak color apa, 2.61 nak color apa, 4.23 nak color apa, everything color you boleh tukar di dekat Fibonacci retracement, which is very very nice. I really like it. Kalau siapa yang suka lukis, memang sangat-sangat cantik. Jadi macam-macam lagi jenis fibo lah. Tapi biasa saya pakai, saya akan guna macam biasa, saya akan guna kotak, rectangle. Let's suppose saya nak lukis daripada sini sampai sini, kotak, rectangle. Lepas tu saya boleh pilih, katakanlah lukisan ni saya nak betul-betul cantik. Katakanlah you punya ni dekat belakang, dia mengganggu, lukisan you mengganggu, you punya ni tak nampak candlestick, you boleh pergi dekat setting. You pergi dekat visual order. Visual order, you boleh letak send to back. Send to back, jadi dia punya kotak ni tak mengganggu you punya candlestick ataupun shadow. Okay, kalau saya letak dekat send visual order, bring forward ataupun saya tukar kepada visual order, bring to front. Nampak tak kat sini? Dia macam mengganggu you punya candlestick, you tak nampak shadow kat situ. Okay, you tak nampak shadow kat situ. So biasanya saya akan buat, bila saya dah lukis, saya akan visual order, saya akan letak send to back. Jadi you punya shadow dengan you punya kotak tak mengganggu you punya pemandangan. Alright, so itu yang biasa saya buat lah. Lepas tu katakanlah saya nak buat marking, saya akan guna call out. Let's suppose sini call out text, saya letak supply zone. Dia cantik ini bang. Border saya nak letak warna merah, color pun saya nak warna merah. Tulisan dia saya nak tekan warna apa warna yang in this case warna putih. So tulisan ni saya nak warna hitam, tukar color boleh. So in this case saya pakai warna putih lah. Opacity dia boleh tukar lagi dia punya opacity. Nak kasih jelas ke, nak kasih gelap lagi ke. And then klik OK saja. Okay, supply zone. So senang. Let's suppose katakanlah saya nak tarik lagi dekat sini, entry kat sini, saya tekan entry here. Entry here ataupun whatever lah, just tulis lah. Kali ni saya nak tukar warna biru pula. And then dia punya border saya nak tukar warna biru gelap. Okay, alright. Lepas tu dah jadi macam tu. Jadi cantik. You punya lukisan jadi cantik. Okay, dia boleh letak sebelah-sebelah. Satu lagi, you boleh letak price dekat mana you nak letak. Price label, katakanlah saya nak letak price label dekat sini, saya marking sini. Okay, dia automatic tulis. Entry kat mana cikgu? Saya letak marking price label dekat 1.23395. Okay, this is done. Okay, very very easy, very very cantik sangat. Note apa segala note semua you boleh letak bang. Signpost lah, you nak letak dekat sini ke, letak mana ke apa semua, letak je apa-apa, letak apa-apa. Lepas tu dia akan buat signpost. Jaga-jaga sini. Jadi apa-apa lah. Alright, lagi triangle, rectangle. Yang ni semua sama lah. Untuk eclipse you boleh buat bulatan macam ni kalau you nak marking bulat. Yang lain tu biasa-biasa lah. Highlighter, katakan you nak marking sini, you nak, let's suppose you nak highlight dekat this area, so you boleh conteng-conteng kat sini. So senang untuk cikgu-cikgu mana-mana yang kat luar yang nak mengajar ni, boleh pakai trading view. Trading view is very very the best, very very simple. Ini untuk buat triangle. Automatic dia colorkan you punya triangle. Very nice bang. Senang, sangat cantik. And then kalau you nak buat curve lah, katakan you nak buat daripada sini sampai sini, you nak buat curve sikit kan. Okay, kalau ke MT4 you tak boleh nak buat curve. Kalau sini you boleh buat curve. Alright, apa lagi? Macam-macam lagi. You nak buat arc ke apa ke, katakan you nak lukis pattern, you boleh buat mangkuk kan, ataupun orang cakap pattern apa ni, pattern apa yang mangkuk tu, pattern mangkuk lah, whatever mangkuk lah, yang dia naik atas laju kan. Okay, lepas tu satu lagi, katakanlah saya nak delete semua lukisan, saya boleh just right hand click, saya remove drawing, automatic dia akan remove all drawing. Katakan you nak buang satu-satu, you boleh just remove lah. Okay, remove satu-satu. Katakanlah saya pakai
Siapa sini belajar pattern ada macam ABCD ataupun pattern dipanggil apa nama benda lah tu, saya lupa. You boleh buat. You boleh buat benda lah ni. ABX ABCD. Harmonic pattern, ya. Harmonic pattern, siapa yang biasa pakai harmonic pattern nak lukis, even nak lukis Elliott wave, katakanlah okey, yang ni saya nak padam ni, saya remove yang ni. Saya nak buat Elliott wave 1 2 3 4 5. Elliott wave 1 2 3 1 2 3 4 5. 5 kat sini. Alright, dah jadi satu Elliott wave. 1 2 3 4 5 something like that. Okay, very the best lah. Katakan saya nak buat pattern head and shoulders, senang saja. Satu left shoulders, lepas tu buat left shoulder je, lepas tu turun bawah, lepas tu naik atas buat head, lepas tu buat dekat sini, buat dia punya right shoulder and then turun bawah. Dah jadi head and shoulders. Left shoulders, head dengan right shoulder. Dah jadi pattern head and shoulders. Apa lagi nak buat pattern apa? Macam-macam orang boleh buat. Serius, you boleh lukis everything. ABCD pattern, cipher pattern, 3 drive pattern. Let's suppose saya nak buat 3 drive pattern. 1 2 3 4. Macam mana 3 drive tak jadi-jadi? So 3 drive, 3 drive dia buat macam ni. Sekejap, saya delete dulu semua yang ni. Saya remove dulu ni. So 3 drive dia buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dia jadi 3 drive ni. Satu dia. So ada yang setengah orang tu drive ni dia nak ukur berapa fibo dia, 1.61, 2.1. So you just tambah sajalah daripada sini sampai sini, you boleh marking you punya 3 drive. Okey, katakanlah you nak letak muka ke apa ke, ni boleh letak muka senyum, smile. Tengah profit kan? Tengah profit letak muka senyum. Katakanlah tengah ada banyak lagi contoh lagi buat. Nak tengah floating ke apa ni, letaklah muka sedih. Katakan you nak ke watching this area, you letak anak panas sini. And then you letak text. Text dia dekat mana? Dekat sini ke? Text. Dah lama tak buat benda lah ni. But something lah, memang you boleh tulis macam-macam You boleh tulis macam-macam. Okay, now dekat sini you dah boleh macam-macam, tetapi kalau you tengok sebelah kanan, dia ada lagi macam-macam lagi dia punya features yang boleh you boleh explore. Contoh ni macam ini semua pair yang you monitor Euro USD ke GU ke UJ, you boleh tukar-tukar ni. Berapa pair tengah naik ke tengah turun ke. So nampak macam saham sikit lah. Dia tengah naik turun, merah kalau merah ni dia turun, kalau hijau dia naik. Kalau ni crossing. Okey, ni saya dah buat satu macam ni tengah aktif. Okey, kejap. Ni saya dah buat. Macam mana nak buat alert? So macam ni, katakan saya remove dulu alert ni. You really want to delete alert? Yes. Katakan saya nak buat satu alert. Macam mana, kan kita sibuk kan, kita selalu sibuk, orang cakap kerja tak ada masa nak tengok chart 24 jam. Kita nak buat satu alert. Katakanlah kita nak buy bila price break ke atas this level. Let's suppose katakanlah price naik atas ni, kita nak buy, tapi kita tak nak buy dulu, kita nak tengok dulu. Baru kita tengok Euro USD. So kita letak satu alert, satu line kat sini, kita akan letak alert. Dia akan bagi alert dekat notification dekat kita punya handphone. So apa you buat je lah, just letak dekat mana-mana line yang you nak letak. Let's suppose saya nak letak dekat 1.21794. Lepas tu add alert. Tekan add alert dekat horizontal line, akan dia tanyalah condition Euro USD crossing. Maksudnya crossing, kalau dia cross ke atas ke ataupun crossing up ke, saya pilih crossing up. Maksudnya kalau crossing up, dia akan ke atas. Okey, ataupun you boleh pilih ni value ke, ataupun boleh pilih horizontal line. Berapa kali alert, maksudnya nak only once ke, berapa kali dia, ataupun dia dah close ke, and then expired bila, berapa jam. Okey, dekat sini you kena tick notify on app ataupun show pop up. Ataupun notify on app ni maksudnya you pergi dekat you punya handphone, you download apps Trading View. Dia ada Trading View apps. Saya try buka Trading View app. Maksudnya you boleh apa ni? Bukan ni. Apps People S, mana dia punya Trading View apps? Android.
Ni kita tengok kejap. Okay. So dekat you boleh download apps tu. Ni download apps ni, TradingView apps ni. So nanti dia akan bagi notification dekat sini you punya apps tu. So bila you tengah tiba-tiba you punya handphone akan vibrate ataupun dia akan bagi notification. So senang you nak buat decision, barulah you tengok dekat sini. Tak payahlah nak sibuk semua nak tengok semua sekali, nak tengok tu lah, nak tengok ni lah. So senang. So alert name you tulis lah EU standby buy bila cross. Kan senang kan. So lepas ni and then you create. So nanti senang lah dia akan apa ni cakap, dia akan bagi notification. Kalau katakan dia tak cross, dia takkan bagi notification lah. Okay, ni untuk yang ni pula adalah headline for Euro USD. Katakan you buka Euro USD punya chart, dia akan bagi semua news yang terlibat dengan Euro USD saja. Euro USD global market, forex dollar rebound, Euro USD outlook will be the similar whatever it is yang terlibat dengan Euro. Okay, satu lagi dekat sini adalah data window, maksudnya ni tak ada apa-apa sangat lah. Euro nya berapa, open high low close 15 Januari. Dekat sini ini best. Ini pun sama juga, ini tak ada apa-apa. Alright. Dekat sini ada apa? Kita tengok earning calendar, news kejap lagi 15 hari bulan ada news apa? BlackRock apa semua, JP Morgan whatever lah news calendar. Sini trading ideas my ideas, katakanlah you nak bagi signal dekat orang apa-apa. You nak lukis ke apa, you just klik campur je kat sini, you tulis katakanlah EU watching to buy at sekian-sekian. And then you tulis lah, kalau buy, kalau naik atas kita buy whatever it is. Lepas tu you buat sedikit, you long ni untuk buy, short ni untuk sell kategori. You nak tulis trend analysis ke whatever happen ke. Lepas tu tag letak apa-apa. And then you boleh publish dekat Twitter ataupun dekat stock tweet. Lepas tu you boleh publish private idea. Maksudnya you boleh publish lah dekat sini. Nanti dia akan keluar. Dia akan keluar dekat mana tadi? Dia akan keluar kat tepi sini. Kalau you tengok nanti ada idea orang lain juga. Ada idea orang lain juga yang ada cerita tengok kat sini. Bitcoin group lah, apa semua you boleh bincang. Kalau katakan you suka Bitcoin, cerita pasal AUD USD, dia akan ada perbincangan kat sini. Dia akan, saya tolak ke kanan sikit. Ada tempat-tempat long USD, nampak ni dia orang bagi analisa dia orang lah. So tak payah susah-susah cari signal. Dekat sini pun dah ada signal. Let's suppose saya nak try type XAU USD. Ni ada orang bagi signal gold. Kejap. Mana ni? Sepatutnya memang ada lah. Dia akan ada a lot kat sini lah. Ethereum ni, GUSD bearish, GJ accurate analysis. Dia tunjuk lah dia punya analysis apa semua. Alright, so you boleh buat macam-macam a lot lah, memang macam-macam. Even you boleh subscribe. So dekat sini pula recent chat. Katakan you nak chat tentang whatever, you nak chat tentang Euro USD, ada tak siapa-siapa yang chat atau sembang-sembang dalam, biasa kita sembang dalam Telegram, tapi dekat sini you boleh tengok siapa-siapa yang bincang ataupun siapa yang PM you lah tentang ni lah, kepada siapa-siapa. Alright, yang ini adalah idea stream. Untuk kalau siapa saya follow siapa-siapa ataupun siapa analisis, dia akan bagi notification kat sini. Ini stream beta. Ni siapa yang nak live, you boleh klik kat sini. You akan klik sini, dia akan live. Michael Harding ni dia live, tunjuk dia buat live kat sini. Dia tengah fikir apa, dia nak live apa. So euro apa ni, US dollar Kanada, USD Kanada. So dia tengah bagi signal. Tak payah sibuk-sibuk cikgu nak buy ke nak sell, nak buy ke sell. Kat sini ada orang bagi signal semua. Very the best. Very the best macam. Hey guys, just waiting for a few more. If anyone has any ini dia punya analisa questions about. So the best lah. Sini pun ada Bitcoin, ada trading Ichimoku, ada strategi everything. So ni tapi semuanya masalah lah. So you all kena pandai lah, kena cakap masalah kan. Jangan cakap Melayu je. So ini trading live macam mana dia orang buat live. Saya kalau live pun, kalau nak live saya buat kat sini, tapi kena tengok lah. And then lagi apa kat sini? Sini adalah notification. Yang ni just tak ada apa-apa, you just nak sambung broker. Okay, broker biasa yang dipakai FXCM, Wanda ataupun yang biasa broker yang biasa ni biasa tak ada dalam ni. So kita tak boleh nak entry kat sini. Kita tak boleh nak tekan
dekat sini. Unless you ada broker Wanda ataupun you ada broker FXCM account dengan diorang, you boleh link kat sini dan you boleh tekan je kat sini. Entry terus. Tapi kalau tak boleh, kita try tekan dekat handphone ataupun tekan dekat kita punya MT4. Okey, satu lagi kelebihan TradingView ni untuk mereka yang ada orang cakap komputer office. Ni saya ajar sikit lah macam mana siapa-siapa yang nak mula. Biasa kalau you ada laptop office ataupun komputer office yang office bagi tu, you punya tempat kerja bagi tu, dia tak bagi you install MT4 betul. You nak buat analisa dekat handphone susah. So apa you buat, just go to this tradingview.com, then you boleh analisa live market secara live. Memang orang cakap live. So lepas tu you tekan dekat handphone. So make sure jangan mengular kuat-kuat lah so tu kelebihan tradingview.com. Okay, I think apa lagi soalan? Satu lagi menjadi isu kepada trader-trader ialah bila dia orang cakap broker lain kan masing-masing lain-lain. Ada yang guna broker A, ada yang guna broker B, ada yang guna broker C. Dia punya open candlestick tu tak sama, terutama yang pada 4 hours punya ni tak sama. So the best bagi saya kalau ada perubahan ataupun ketidaksamaan di antara sesuatu broker ni, kita buka je TradingView. TradingView dia lebih cantik, dia lebih accurate sebab dia pakai FXCM, iaitu broker yang paling top lah. FXCM, Owanda tu semua. So kita analisis. Satu lagi dia punya orang cakap, kalau you buka kat MT4, saya bagi satu contoh dekat MT4 biasa, dia punya candlestick kadang-kadang saya bagi tips. Okey, contohnya cari teknik pembaris, cari resisten yang sama baris. Bila you buka je punya candlestick, payah dekat MT4 kan. Nak cari yang sama baris satu hal, nak cari yang ni satu hal. Tetapi dekat TradingView dia, you nak cari yang sama baris tu very easy. Sini ada king, nampak tak, open, price, low, close. Sini ada resisten exactly sama baris. You punya price kat sini dia touch betul-betul sama baris. Kalau saya letak anak panah kat sini, saya letak anak panah down ni dekat sini, ataupun saya letak marking price. Okay, kalau nak sell dekat sini, you dah marking betul-betul dekat king sini. Sini ada resistance sama baris, sini ada resistance sama baris, sini ada resistance sama baris, lepas tu sini ada resistance sama baris. Lepas tu saya nak letak marking price, mark price, price label betul-betul dekat yang sama baris ni. You dapat harga dia betul-betul tepat 1.23442. So you dapat entry lagi sharp. So you PO dekat you punya MT4 1.23442 sebab dekat TradingView dia lagi sharp, very the sharp. Maksudnya shadow dia, data yang dia bagi tu memang orang cakap terbaik lah. Memang sangat-sangat terbaik. Even you boleh tengok kat sini, kalau saya tukar time frame, saya boleh pakai time frame 1 second. Dekat MT4 dia paling kecil, siapa nak jadi scalper paling kecil dekat dekat MT4 biasa you pakai broker tu, you pakai M1 pun kelang kabut dekat sini candlestick. Dekat sini kenapa dia banyak shadow? Sebab banyak data yang dia dapat daripada broker ni. So dekat sini you boleh trading 1 second paling laju. Tapi gila babi laju sekejap tap 1 second candlestick. You nak scalping 1 second 2 second, scalping dekat tradingview.com. Okay, harap video ni bermanfaat pada you all semua. Biasanya saya pakai time frame besar lah, H1, H4. Saya lebih kepada swing. And then kelebihan dia ialah sharp. Dia punya king, you nak marking dia punya zone, I think is the best. So analisa guna TradingView, entry guna MT4 dekat chart masing-masing. Okay, kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.